Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Dr. Ju mula, kita tunggu orang lain masuk ramai-ramai. Okey, nak tanya dulu, dengar suara ataupun tidak? Kalau dengar, letak thumbs up ke ataupun letak clear Dr. Ju. Okey. Okey, apa khabar semua? Apa khabar? Dekat rumah hari ni dah makan belum? Masak apa? Badan dah naik berapa kilo? Itu yang paling penting badan dah naik berapa kilo? Okey. Selamat ber-PKP lah dah kena extend. Apa nak buat lagi? Okey, clear clear. Alhamdulillah clear. Okey, Dr. Ju seperti biasa bersiaran daripada rumah dalam bilik tidur. Okey. Hari ini hari yang keberapa dah PKP dah. Sampai dah lost count dah tak tahu dah. Okey. Ada yang duduk dekat rumah hari-hari boring, sakit kepala aja. Siapa kat sini yang asyik sakit kepala aja? Siang malam sakit kepala. Because sakit kepala ni macam satu benda yang biasa lah. Dia boleh katakan bahaya, dia boleh katakan ada yang tak bahaya. Sebenarnya migraine ni, yang dipanggil migraine ni, Dr. Ju dengan migraine adalah kawan rapat. Because Dr. Ju dah ada migraine dah lama daripada dia mula daripada Dr. Ju duduk dekat hostel masa dekat Maktab Rendah Sains Mara Seremban pada tahun 1978. You all boleh kira umur umur waktu tu lagi Dr. Ju dah mula migraine masa dekat UKM. Lagilah teruk, you tahu, medik student medik belajar je siang malam pagi petang, belajar je banyak sangat duduk dekat ward, banyak sangat nak menghafal, hari-hari migraine. Maknanya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Okey, kena ceria-ceria selalu. Jangan stres-stres supaya jangan migraine Ni Dr. Ju cerita story dulu. Kenapa Dr. Ju ni sangat-sangat faham dengan orang yang ada migraine. Sebab Dr. Ju adalah chronic migraine punya sufferer jugalah. Dah lama lah ada migraine. Jadi teringat lagi waktu masa dekat medical school dulu bila Dr. Ju ada migraine Dr. Ju boleh tutup pintu sebab dekat UKM kan dia satu bilik satu orang saja dekat UKM Medik dululah. So nama asrama tu dipanggil asrama klinikal dekat Jalan Termeluh. Jadi kawan-kawan Dr. Ju semua dah tahu yang Dr. Ju ni memang ada migraine daripada dulu dah macam-macam buat waktu tu kan. Sebab waktu tu kita tak tahu sangat kan, tahu ubat je lah. So selalu kena migraine. Bila ada migraine dia, Dr. Ju akan letak dekat pintu tu, don't disturb migraine attack. Wah, tulis macam tu. So kadang-kadang dia orang datang lah, kawan-kawan yang baik ni datang bilik Dr. Ju, urut-urut kepala. Tapi dia orang tahulah, so Dr. Ju akan tutup lampu, tutup semua tingkap-tingkap semua, bagi gelap, tidur. Itulah dulu macam mana Dr. Ju manage migraine. Dr. Ju punya migraine memang sangat-sangat teruk dulu boleh katakan dia adakan mengenai dengan period. Maknanya seminggu sebelum period, seminggu selepas period. Maknanya kalau cycle tu sebulan, 2 minggu Dr. Ju hari-hari migraine. Cuba bayangkan hari-hari migraine. Maknanya sampai kita tahu. Maknanya kalau Dr. Ju nak travel, selalunya Dr. Ju tengok berapa hari bulan. Kalau waktu tu around period time, Dr. Ju selalunya better tak payah pergi. Because kalau travel nanti lepas you akan dapat migraine, severe migraine, memang you tak akan enjoy. So kalau nak plan untuk travel, Dr. Ju selalu cari time-time yang bukan period. Itu adalah kisah Dr. Ju dululah. Maknanya migraine 2 minggu sehat. Migraine 2 minggu sehat. Sebab banyak sebab lah. Mungkin sebabnya Dr. Ju dulu pernah ada head injury, very severe head injury. Dr. Ju sampai duduk dekat ward sampai 3 bulan. It was waktu Dr. Ju budak lagi. Mak ayah nak pergi bandar naik motor, kita dekat atas rumah kita kan tinggi dulu, bawa atas. Jadi
Dr. Ju melompat-lompat lah. Mak nak pergi kerja, nanti beli jajan. Lepas tu lompat, jatuh daripada atas tu, jatuh terkena lapik batu. Orang kampung ada lapik batu kan. Terkena bucu dia tu. Lepas tu pecah kepala, pengsan, dibawa sampai ke hospital Ipoh. Langsung tak sedar apa-apa. Waktu tu umur dalam 5 tahun sahaja. 5 tahun ke 6 tahun. Tapi yang ceritanya belum sekolah lah. Senang cerita 5 tahun kot. So dekat hospital tu tengok ada brain injury. Diorang tak boleh terima because very severe. Dihantar ke hospital Kelang. Rawatan dekat hospital Ipoh mesti dihantar hospital Kelang. Dalam 3 bulan kot dalam ward. Itulah cerita Dr. Ju. Mungkin itu punca sampai sekarang Dr. Ju ada masalah migraine ni. Walaupun sekarang dah jauh beza daripada dulu. Dah boleh kawal. Dah tahu macam mana nak kawal. Dah tahu macam mana nak manage. Dah tahu apa yang trigger migraine. Jadi easy, senang sikit nak manage lah berbanding dengan dulu. Okay. Okey, sekarang kita cerita apa yang dimaksudkan dengan migraine. Siapa dekat sini ada migraine? Cuba angkat tangan. Dr. Jen nak tengok. Ada tak yang ada migraine kat sini? Ataupun ada yang sakit kepala kronik. Mungkin ada yang tak faham apa maksud migraine. Senang cerita, nama? Waalaikumsalam, Anggun Sri. Okey, maknanya mungkin you all ada sakit kepala tapi you all tak sure itu migraine. Tu ada yang migraine kat sini. Ramai yang migraine kan. Rasanya ramai orang ada migraine. Cuma you tak tahu ini migraine ke ini bukan migraine. Mungkin ini sakit kepala biasa. Tapi selalunya kalau sakit kepala tu sering sangat berlaku dengan kita dan dia ada sahaja dan tidak hilang-hilang. Kemungkinan besar ianya ada migraine. Jadi Dr. Ju hari ini akan cerita what is migraine. Apakah dia migraine? So you all clear. Yang mana satu migraine, adakah you ada migraine ataupun you tak ada migraine? Ya, ramai ada migraine kat sini ya. Okey. Sama kita serupa. Kita serupa. Yang paling penting you all mesti ceria, you all mesti tahu apa dia migraine. So what to do. Jadi you all clear bahawa migraine sebenarnya adalah kalau Dr. Ju cakap migraine adalah diagnosis of exclusion. Maknanya sakit kepala, you exclude ataupun you buang punca lain sakit kepala. Contohnya mungkin you ada masalah ketumbuhan ke dalam otak ke, kanser otak ke, ada masalah mata ke, ada masalah lain-lain. You dah exclude, you dah tolak. Mana you dah buat scan, you dah buat sebab you migraine sakit kepala hari-hari ni. Hari-hari sakit kepala, berdenyut-denyut, tak boleh bangun. Tapi you tak tahu sama ada dia ni sakit kepala ataupun you mungkin sakit kepala disebabkan oleh benda lain. Jadi migraine adalah sakit kepala bila you dah tolak punca lain. Contohnya you dah buat CT scan, memang tak ada ketumbuhan. You dah check mata you memang dah okey, dah pakai spek pun. You dah check telinga, tak ada masalah telinga. Yang you check lain-lain benda, ambil darah semua, memang semua normal. Baru kita boleh cakap yang itu adalah kemungkinan besar you ada migraine. Maknanya migraine adalah diagnosis of exclusion. Maknanya kita exclude, kita tolak other causes of migraine, baru kita boleh kata ianya migraine. Okey, ramai ada migraine tu. Okey, kita dengar sikit. Okey, what is migraine? Apa sebenarnya migraine? Migraine adalah satu jenis neurological condition. Maknanya sakit disebabkan oleh masalah neurologi yang selalunya ianya melibatkan sakit kepala yang sangat-sangat kuat. Dan simptom dia selalunya diikuti oleh lawyer, muntah, kadang-kadang sampai susah nak cakap, kadang-kadang ada kebas-kebas ataupun semut-semut, dan juga kadang-kadang dia diikuti dengan sensitif pada cahaya, sensitif pada bunyi, bising sikit, you pun dapat migraine. Cahaya terang sangat, mungkin kat tengah matahari, mana benda-benda yang ekstrim, itu akan trigger you punya sakit kepala. Itu adalah namanya migraine. Setelah you pergi jumpa doktor, setelah you exclude ataupun you buang segala punca lain migraine. Dan migraine ni selalunya run in family. Dia selalunya datang dalam
keluarga. Kalau you ada migraine, mungkin anak-anak you boleh dapat migraine. Kalau you ada migraine, mungkin bapa you, father you, mother you dulu ada migraine. Bapa Dr. Ju memang juga ada migraine. So salah satu sebab mungkin bukan salah satu daripada Dr. Ju dapat migraine mungkin dapat daripada acquired daripada father lah, sebab dia pun ada migraine. So migraine ni boleh efek semua umur. Boleh umur budak-budak pun ada migraine kalau you all nak tahu. Tapi you all semua kadang tak tahu. Jadi jangan just anggap anak tu melingering tak nak pergi sekolah. Sebenarnya ada migraine. Kadang-kadang anak kita ada muntah-muntah, kita tak tahu sebenarnya itu migraine. Sebab migraine juga boleh berupa bukan sakit kepala. Nanti Dr. Ju akan explain kemudian. So migraine adalah satu benda yang tidak bahaya. Dia tidak boleh menyebabkan kematian. You takkan mati sebab migraine, tetapi dia akan menyusahkan hidup you. Itu sahaja. Migraine adalah sakit kepala yang sangat kuat, diikuti oleh macam-macam simptom lain. Dia tidak membawa kepada kematian, tetapi dia sangat menyusahkan hidup you. Sebab you tak boleh nak bekerja dengan sempurna, you tak boleh nak study dalam menanggung sakit. Okey, itu adalah migraine. Jadi migraine ni selalunya dia ada history lah. Maknanya bukan dia tiba-tiba kena. Kalau yang kita katakan migraine tu mungkin dia dah lama ada asyik sakit kepala. Tapi kalau you dah umur 50 ataupun mungkin umur 30, tiba-tiba hari tu sakit kepala berdenyut-denyut tak baik seminggu, you better check. Mungkin dia bukan migraine. Kita kena rule out causes of headache sebelum you bagi tahu yang you sebenarnya ada migraine. Migraine ni boleh berlaku pada budak-budak. Tadi doktor cakap, dan yang paling banyak kena migraine ni adalah wanita. Wanita lebih banyak kena migraine daripada lelaki. Sebab Dr. Ju ada jumpa juga ramai juga lelaki yang kena, tetapi sebenarnya wanita lebih banyak terkena migraine daripada lelaki. Okey, apakah simptom-simptom migraine? Nak tahu you ni ada migraine ataupun bukan? Okey, migraine ni dia ada dia punya stage dia lah. Stage prodrome stage ni pada stage mula-mula dia nak kena. Kadang-kadang mula-mula nak kena, you rasa tiba-tiba you ada food craving, tiba-tiba nak makan saja, kemudian depressed, kemudian rasa macam letih, tak ada tenaga, kemudian asyik menguap aja, kemudian hyperactive, macam rasa asyik nak marah aja, leher tegang. Itu dipanggil prodrome stage ataupun stage ataupun peringkat permulaan nak kena migraine. Dan waktu ini waktu prodrome stage ni selalunya kita ada, maknanya kalau dia dipanggil migraine sebab dia ada satu fenomena dipanggil aura. Ini bukannya aura white. Bukannya aura cantik, aura apa. Bukan aura apa lagi. Bukan. Ini aura. Ini aura betul. Aura tu maknanya adalah satu simptom yang menandakan you akan kena attack migraine. Itu dipanggil aura. Jadi ni aura tu dia ada macam-macam jenis lah. Ada aura ni kadang-kadang macam Dr. Ju akan nampak flash of light, tiba-tiba ada macam cahaya. Itu maknanya tahulah ni akan kena attack ni, kena migraine. Kadang-kadang tiba-tiba susah macam mata kelabu-kelabu, kemudian rasa susah nak bercakap, susah nak gerak. Itulah tadi, irritable, asyik nak marah aja, depressed. Itu semua adalah antara yang menunjukkan you akan dapat migraine. Jadi kadang-kadang nak cakap pun susah, asyik tersasul saja. Kemudian kadang-kadang rasa macam ada kebas-kebas dekat muka ni kan, dekat muka, dekat tangan ada rasa kebas-kebas. Kadang-kadang nampak kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba macam loss of vision, hilang gelap je. Itu maknanya you nak dapat migraine. Itu dipanggil aura stage ataupun prodrome stage. Jadi siapa yang ada kat sini yang nak dapat sakit kepala, dia dapat benda tu dulu.
Tak pasal-pasal rasa macam nak marah. Tak pasal-pasal rasa macam depressed. Tak pasal-pasal macam asyik nak cakap aja. Tak pasal-pasal tiba-tiba nampak ada lampu-lampu. Kadang-kadang nampak macam bintang-bintang. Kadang-kadang nampak macam satu spot of light dekat mata you. Itu namanya aura. Itu adalah prodrome phase ataupun phase permulaan nak jadi migraine. Kalau Dr. Ju ada aura macam tu, waktu itulah Dr. Ju akan buat sesuatu supaya dia dapat datang, jangan datang ke second phase. Second phase adalah attack phase ataupun fasa attack. Fasa migraine tu nak attack you. So dia kadang-kadang dia overlap juga dengan fasa aura tadi. So dalam fasa attack stage ni kadang-kadang dia ada overlap ya. So dalam fasa stage ni waktu tu you sangat sensitif pada cahaya. Sangat tak boleh sangat. Kalau boleh nak pakai spek hitam, sunglasses saja, sebab waktu tu sangat sensitif pada cahaya. That's why kadang-kadang Dr. Ju duduk rumah ni pun kadang tak boleh nak terang-terang. Gelap-gelap lagi bagus. Kalau terang sangat, kalau dekat klinik tu, kalau nak elak, kurangkan attack supaya jangan kena migraine tu, kadang Dr. Ju buka satu lampu je. Kadang orang tak faham, tapi sebenarnya nak avoid daripada, kalau kadang dah ada aura tak nak jadi migraine. So kita gelapkan tu lagi better daripada ni. Kadang-kadang selain daripada sensitif pada cahaya, you juga sensitif pada bunyi. Kalau bising sangat, rasa macam nak marah sangat. Sebab bila bising sangat, waktu itulah maknanya you akan attack tu dah dekat sangat dengan you. Dan you kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada juga yang ada rasa loya. Kita rasa loya, rasa pening, rasa macam nak pengsan. Kemudian sakit yang typical migraine ni, dia sakit sebelah mata, sebelah kepala. Itu typical. Walaupun ada juga yang 12, tapi typical migraine dia antara sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan kadang-kadang you belum rasa sakit lagi, tapi mata you sakit. Mata sakit tu maknanya you nak kena migraine attack sebenarnya. Okay? Kadang-kadang sakit ni juga boleh kat depan ataupun boleh kat belakang. Dia depend. Tapi yang paling typical dia selalunya sebelah sahaja. Sama ada left ataupun right. Dan sakit tu yang typical dia berdenyut-denyut. Dup. Kadang dia ikut denyut jantung. Dup. Maknanya berdenyut-denyut sangat sakit. Dan kadang-kadang dia boleh muntah. Sebab Dr. Ju pernah kena kena sangat severe migraine ni. Sebab waktu tu ada kenduri kahwin, ada ipar kahwin. Lepas tu cuaca panas sangat waktu tu. Kita jadi penyambut tetamu. And then kan bila kenduri tu kan bising kan. Pertama panas sangat, kedua penat sangat sebab berdiri lama, ketiga bising sangat. Jadi waktu tu kat situ tu dah mula ada aura, dah dup waktu tu kan. Jadi lepas habis kenduri tu dah rasa dah ini habislah, kalau kena migraine ni dah habislah ni kan. Lepas tu balik bawa kereta dekat highway dia kena attack yang sangat severe. Waktu tu kononnya balik awal lah, tak ikut suami, balik awal. So bila kena very severe headache tu sampai tak boleh nak drive dekat highway tu. Dr. Ju berhentikan kereta tepi jalan, rasa nak muntah, rasa nak berak, semua ada, kepala berdenyut-denyut. Memang tak boleh, padahal waktu tu RNR dekat je kat depan tu, tapi tak boleh nak drive. Lepas tu tiba-tiba polis datang sebab kita berhenti kat tepi jalan dekat highway. Polis datang, dia tanya kenapa. Dr. Ju kata tak boleh nak drive, sakit sangat kepala. Dia kata sikit lagi kak, sikit ni RNR tu puan drive sikit lagi kat depan tu. Lepas tu tak apalah, dia kata dia tak bagi kat tepi jalan sebab very dangerous. Dan Dr. Ju drive sikit lagi, lepas tu memang dah collapse habis. Panggil suami datang, tinggal kereta dekat RNR, balik naik kereta lain. Itulah cerita kalau you all ada very severe migraine. Dia ada predisposing factor. Ini predisposing factor waktu tu adalah panas, bising, penat. Itulah sebenarnya. Tapi yang paling teruk sebab panas, cuaca panas, kita dapat heat stroke sebenarnya. Is very ini.
Okey, lepas kepada migraine, migraine tu maknanya bila dah lepas kepada attack tu, dia panggil ni post-drome phase ataupun fasa lepas attack. Apa berlaku lepas attack tu? Maknanya bila ni kita cerita dulu fasa-fasa dia. Jadi lepas fasa tu, you akan maknanya bila dah baik, you akan bertukar mood, bertukar feeling. Sama ada you akan rasa macam Dr. Ju macam tiba-tiba jadi euphoric. Euphoric ni asyik nak cakap aja. Saya nak cakap aja. Itu Dr. Ju biasa. Maknanya mula-mula tu you depressed, tak boleh nak cakap. Tapi bila dah baik je, mungkin sebab ubat ke, mungkin sebab memang simptomnya, tapi selalunya Dr. Ju akan mula nak cakap, asyik nak cakap aja. And then dia happy, dia berlebihan happy. Kemudian rasa macam rasa macam letih pun dia sangat-sangat letih. Tapi letih-letih pun dia akan nak cakap. Dia akan rasa macam happy bila maknanya macam you baru lepas daripada suatu benda yang sangat besar. Okey, tapi kadang-kadang ada lagi sakit sikit lagi dekat kepala tu. Kadang-kadang dia belum habis. Jadi kadang-kadang kalau kita tak block cepat-cepat sakit tu, kadang-kadang dia akan tak boleh hilang penyakit tu. Dr. Ju selalunya Dr. Ju akan ambil ubat lah. Ubat adalah ubat tertentu yang boleh untuk migraine. Okey, typical migraine pain tadi Dr. Ju cakap adalah sakit yang berdenyut-denyut, and then dada berdebar-debar, kemudian sangat sakit. Okey, itu adalah typical sakit kepala. Dan sakit kepala migraine ni selalunya akan berakhir 4 jam. 4 jam tu bukan sekejap tau. Kadang-kadang sangat terseksa. Kadang-kadang kalau Dr. Ju tak boleh tahan 4 jam tu. Maknanya Dr. Ju akan ambil ubat because Dr. Ju kerja. Kadang-kadang kita terpaksa sacrifice diri ambil ubat because ada patient menanti, ada macam-macam ada macam-macam kerja nak buat. Jadi kadang-kadang terpaksa juga ambil. Kalau kita tahu ubat tu tak ada masalah untuk diambil, tak apa, boleh ambil. Okey, ada juga migraine ni kadang-kadang berakhir sampai 72 jam. Maknanya sampai lebih daripada 12, 24, 48 sampai 32 hari. 3 hari. Maknanya kadang-kadang macam mana kita nak stay sampai 3 hari. That's why kadang-kadang ada patient datang kan, kadang-kadang dia orang ada migraine ni, dia orang just tidur tunggu sampai dia hilang sendiri. Itu bukan Dr. Ju lah. And then ada juga yang datang jumpa Dr. Ju menangis-nangis. Sebenarnya migraine ni kalau you menangis dia akan tambah sakit. Yang eloknya diam, tutup mata dah. Kalau dia orang datang pergi klinik Dr. Ju menangis-nangis, kata ya Allah, engkau menangis-nangis ni kan sakit makin teruk. Because Dr. Ju memang ada migraine, jadi memang tahulah. Dulu sebenarnya Dr. Ju tak tahu 2 minggu migraine, 2 minggu tak migraine. Tapi bila Dr. Ju tahu pasal alternative treatment, pasal suplemen, rupanya salah satu punca kenapa dapat migraine ni adalah kita punya nutrien tak betul, kita punya suplemen tak ambil. Jadi lepas Dr. Ju dah tahu pasal suplemen, Dr. Ju dah tahu apa macam-macam ni, jadi attack tu tidak macam dulu. Taklah 2 minggu sakit, 2 minggu tak sakit, 2 minggu sakit, 2 minggu tak sakit. Tapi attack dia tu adalah tak seteruk dululah. Macam jarang-jarang kena. Tapi kalau kena tu cepat-cepat di-block, dia tak akan jadi tambah teruk. Okey, migraine yang ada rasa lawyer. Jadi kebanyakan, almost half of orang yang ada migraine ni dah ada lawyer. Dan kadang-kadang muntah. Kadang-kadang Dr. Ju ni lawyer kan, kalau kena kan. Kalau tak muntah tak baik. Sebab pernah kena dululah masa ni, sebelum pergi nak balik rumah kerja, berhenti tepi jalan, muntah, lepas tu lega terus, boleh sambung bawa kereta. Tapi sekarang ni dah tak ada lah macam dulu. Dulu teruk sangat-sangat kalau kena. Itulah sampai berhenti tepi jalan, suruh orang ambil. Ada beberapa kali lah Dr. Ju kena macam tu, sampai berhenti tengah jalan, bertepi jalan, tunggu husband ambil. Ada beberapa kali. Tapi sejak sekarang ni dah tak
kena dah, tak kena teruk macam tu lah. Sebab dah tahu apa nak buat, dah mungkin macam-macam benda kita dah buat, macam-macam suplemen, macam-macam alternative medicine kita buat, jadi dia tak teruk macam tu. Okey. Untuk yang ada masalah muntah semua-semua tu sebenarnya kalau Dr. Ju lah, dia ada ubat sebenarnya ambil. Yang paling penting sekali migraine ni sebenarnya adalah kita prevent dia daripada terkena. Kadang-kadang bila you kena migraine, buat acupressure ataupun picit-picit tu sebenarnya pun sangat-sangat baik. Ada study dibuat pada tahun 2012, dia orang buat kalau kita buat acupressure ni macam dia ada point tertentu yang dipicit, dia boleh baikkan migraine. Dan dia tengok acupressure tu kalau kita buat selama 30 minit dan boleh improvekan sakit tu lebih daripada 4 jam. Okey. Apakah dia test-test yang kita buat untuk exclude punca-punca sakit kepala. Contohnya kita kena exclude adanya ketumbuhan. Maknanya kita kena exclude ada ketumbuhan. Mungkin kita ada masalah salur darah ke dekat aneurysm kat kepala. Jadi asyik berdenyut-denyut, kita kata senang-senang kita kata migraine. Rupanya bukan. Jadi sebenarnya CT scan sangat-sangat penting ataupun MRI. Dr. Ju beberapa kali juga MRI sebab kita takut yang sebenarnya sakit kepala tu bukan migraine. So you kena exclude punca-punca sakit kepala. Contohnya juga mungkin you ada minor stroke. Sebab migraine juga ada yang simptomnya menyerupai stroke. Nanti Dr. Ju akan explain kemudian. Dan kadang-kadang migraine ni you makan ubat tak baik. Jadi kalau tak baik makan ubat langsung tak baik, you kena fikir adakah ni migraine ataupun benda ni benda lain. Jadi untuk merawat migraine ni kita tengok juga umur, tengok lagi juga berapa kerap dia kita kena, jenis-jenis migraine, sama ada migraine tu teruk sangat ataupun tidak, and then berapa lama selalunya migraine tu berlaku, adakah dia sekejap je dah hilang, ataupun berapa kuat sakit kepala tu, ataupun berapa banyak dia migraine sampai dia tak pergi kerja, dia tak pergi sekolah. Benda tu sangat penting, sangat penting untuk dalam rawatan. Sebab kalau dia jarang-jarang kena, kita tak adalah sangat-sangat sangat-sangat bagi rawatan yang sangat-sangat yang kuat lah, maknanya rawatan yang kuat supaya dia jangan kena attack tu. Tapi kalau sampai seminggu 2 minggu tak pergi sekolah, itu maknanya severe dan kita kena betul-betul rawat orang ni. Kita betul-betul rawat top to toe untuk cari causes of migraine dia supaya dia kurang dapat attack. So kalau untuk rawatan selalunya migraine ni kita ada macam-macam lah, lifestyle kita adjust lifestyle, macam ubat, kemudian ada juga ubat-ubat yang menghalang daripada kena. Tapi kalau misalnya puncanya adalah disebabkan oleh masalah hormon, kita kena tengok juga yang mana satu jenis-jenis masalah migraine, Okey. Ubat-ubat migraine kalau dekat klinik selalunya Dr. Ju bagi painkiller ataupun mungkin Cefagod untuk block migraine. Adapun mungkin kalau kuat sangat kita bagi tramadol, kita bagi ubat muntah, kadang-kadang kita bagi juga ubat untuk menghalang daripada terkena attack migraine itu. Okey. Jadi ada juga sampai rawatan migraine ni kalau kat luar negara sampai dia orang buat operation, tapi itu tak dibuat lah dekat Malaysia. Macam-macam ada yang inject botox lah untuk hilangkan migraine sebab macam-macam. Okey, apa sebenarnya punca kita dapat migraine? Punca dapat migraine. Dah ada banyak masa dulu sebab Dr. Ju selalu sangat kena migraine, sampai beli buku pasal migraine, research pasal migraine nak tahu kenapa kita dapat migraine. Sebenarnya dia orang macam-macam buat berkajian kenapa orang dapat migraine. Jadi
macam-macam dia buat kajian. Ada yang cakap ada masalah dengan sel darah putih, platelet. Platelet tu melekat-lekat menyumbatkan kat dalam darah. Ada yang cakap sel salur darah kita ni sensitif. Sensitif bila kita makan benda-benda tertentu, salur darah kita mengecut, mengembang. Jadi rawatan dia akan kecutkan terus. Saya ubat Kefagot ni sebenarnya dia kecutkan salur darah supaya dia tak kecut, kembang. Okey, ada juga yang menyatakan bahawa migrain ni disebabkan oleh perubahan kimia dalam kita punya otak. Ada yang menyebabkan puncanya adalah disebabkan oleh kurang hormon serotonin. Serotonin adalah hormon ceria. Mungkin tubuh kita ataupun mungkin usus kita kurang keluarkan hormon ceria ni, namanya serotonin, ataupun kepala otak kita keluarkan hormon kita tu yang menyebabkan kita boleh dapat migrain tu. Ada juga migrain ni mungkin berpunca daripada injury, macam Dr. Ju cakap dia lah. Mungkin dia disebabkan oleh kita pernah dapat injury dan macam-macam postulasi. Macam-macam postulasi yang nak tahu sama ada apakah sebenarnya punca migrain tu. Okey, jadi apakah faktor-faktor yang aggravate migraine? Maknanya apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita dapat attack migraine? Pertamanya, of course, cahaya yang terlalu terang. So, kalau you adalah migraine sufferer, jangan suka duduk kat tengah matahari ataupun pergi disco. Disco kan pusing-pusing lampu tu, itu pun menyebabkan orang migraine boleh dapat attack. Kemudian panas sangat, extreme weather, sama ada terlalu panas sangat atau terlalu sejuk sangat pun boleh dapat migraine attack, ya, disebabkan oleh kering, tak cukup ni. Kemudian mungkin juga disebabkan perubahan hormon. Perubahan hormon maknanya mungkin selalunya orang yang dapat macam ni migraine ni dia associated dengan menstruation ataupun period, ataupun mungkin orang tu mengandung. Atau mungkin orang tu menopause, ataupun mungkin orang tu ambil pil-pil yang mengandungi pil-pil perancang keluarga juga, ataupun injek perancang keluarga. Semua tu boleh menyebabkan you boleh mendapat migraine. Okey, lagi migraine juga mungkin boleh disebabkan oleh excess stress. Maknanya you terlalu stres. Stres sangat pun boleh menyebabkan migraine. Lagi satu precipitating factor ataupun punca you boleh dapat migraine attack juga mungkin terlalu bising ataupun terlalu intense physical activity. Mungkin you main bola ke sampai penat sangat, ataupun you pergi jogging lama sangat, ataupun you masuk maraton. Apa-apa intense physical activity boleh aggravate migraine. Mungkin you lapar sangat, skip meal tapi you tak ready. Contoh you nak puasa tapi masa sahur you tak ready. Itu juga boleh bawa migraine sebab mungkin hypoglycemia, ataupun mungkin you tak cukup tenaga, otak you tak cukup full ataupun tak cukup bahan untuk buat tenaga. Dia juga boleh membawa kepada migraine. Okey, mungkin tak cukup tidur. Tak cukup tidur juga boleh membawa kepada migraine attack, especially orang-orang yang ada masalah insomnia. Maknanya tiba-tiba you makan kopi, minum kopi. Kan Dr. Ju pernah juga minum kopi, tiba-tiba tak boleh tidur, dah dapat migraine attack the next day. Jadi migraine boleh disebabkan oleh tak cukup tidur, ataupun bau, unusual smell. Tiba-tiba you taruh busuk sangat you bau, ataupun wangi sangat. Itu juga boleh menyebabkan you dapat migraine attack. Dan yang paling penting is certain food, makanan-makanan tertentu. Makanan tertentu kalau Dr. Ju very sangat-sangat sensitif kepada MSG, Ajinomoto lah makcik. Ajinomoto kak, Ajinomoto, apa-apa yang ada perasa, maknanya Ajinomoto boleh ada kat mana-mana. Maggi kat dalam chicken dish ke, kat dalam apa-apa you punya snack, kalau mungkin dekat fast food, even makanan ayam goreng yang terkenal tu pun, ataupun burger yang terkenal tu pun you kadang-kadang tak boleh makan because dalam tu
banyak sangat perasa. Makan je memang sedap. Habis daripada makan sejam 2 jam lepas tu you akan migraine. Ataupun you makan you tidur besok pagi migraine. Dr. G selalu lah kena. Sebab ikutkan rasa binasa lah kan. Because benda yang sedap makan je. Tapi besoknya you akan menderita. Okey. Jadi makanan-makanan tertentu kadang-kadang makanan-makanan yang ada penapaian. Contohnya kadang ada orang allergic pada cheese. Ada orang allergic pada seafood. Dia ikut orang. Maknanya migraine ni attack yang common selalunya adalah perasa tadilah perasa. Tapi ada orang boleh makan benda lain, ada orang tak boleh makan benda. Ada orang makan benda ni dia akan aggravate dia punya migraine. Ada orang tak. Jadi itu bergantung kepada DNA masing-masing. Merokok juga akan boleh menyebabkan migraine attack. Begitu juga alkohol. Dan juga yang satu benda yang juga boleh menyebabkan you migraine adalah travelling. Maknanya kadang-kadang you naik kapal terbang. Dekat atas kapal terbang tu kan attitude dia berlainan. You pun boleh dapat migraine attack. Mungkin you menyelam pun you dapat migraine attack. And then kadang-kadang bila you travel selalu you penat. Makanan you pun lain. You tak biasa. Itu juga akan menyebabkan you dapat migraine attack. That's why selalunya orang yang ada migraine ni dia kena buat headache journal nama dia. Maknanya you tulis bila you kena migraine, hari-hari you tulis apa you buat. You tulis diary makan apa. You buat food diary, you buat makanan punya ubat punya diary, semuanya you tulis. Sebab kadang-kadang daripada diary you dipanggil headache journal ni, you buat diary tu you tahu yang mana satu sebenarnya yang induce ataupun yang menyebabkan you dapat sakit kepala. Okey, ada juga orang yang dia sakit kepala dia ambil bila dia ambil kopi. Tapi kalau Dr. Ju, kopi tidak ada masalah. Tapi ramai orang tak boleh ambil kopi. Bila ambil kopi dia akan dapat migraine. Ada ubat-ubat tertentu, contohnya ubat sakit jantung, nitrates ataupun dia juga boleh menyebabkan migraine attack. Dan makanan-makanan yang mengandung thiamine, seperti termasuklah makanan-makanan dah simpan lama, termasuk cheese, soy, mungkin kicap, mungkin sos. Itu juga boleh menyebabkan ada orang dia boleh allergic, bukan allergic, dipanggil intolerance, yang menyebabkan you boleh dapat migraine attack. Dan kadang-kadang aspartame, iaitu artificial sugar. Artificial sugar ni ada dekat mana-mana sekarang. Ada coklat pakai aspartame, especially sebab aspartame ni adalah yang menjadikan satu makanan tu manis gila-gila, tapi dia bukan gula. Dia adalah artificial sweetener. Dia ada dekat minuman-minuman, contohnya dalam minuman-minuman soda lah, Coke ke apa-apa tu semua dia guna aspartame. Salah satu daripada apa yang digunakan adalah aspartame. Jadi you kena tengok dulu kandungan. Kalau you ambil minuman tu, mungkin dia akan aggravate you punya migraine. Okey, sebenarnya migraine ada banyak jenis, tapi dia ada migraine with aura, ada migraine without aura. With aura tu maknanya ada tanda-tanda aura tadi Dr. Ju cakap tadi lah. Maknanya dia ada flashes of light, ada macam-macam. Dan migraine yang jenis macam ni selalunya lasting ataupun berlaku 4 hingga 72 jam. Jadi migraine yang ada aura ni selalunya mesti sebelah, berdenyut-denyut, level dia severe. Migraine tu moderate to severe. Kadang-kadang kita jalan pun makin sakit, lagi jalan lagi baring lagi bagus. Kadang kita sensitif pada light, masa muntah, berak pun ada. Yang itu adalah migraine with aura. Okay, 25 tadi without aura kot, without aura. Kalau migraine with aura pula, dia adalah juga dipanggil sebagai classic migraine atau complicated migraine, dan dia ada hemiplegic migraine. Maknanya migraine ni juga ada boleh menyebabkan orang boleh lumpuh. You pernah tak cakap? Sebab Dr. Ju pernah satu ketika tu dulu, bila migraine tu nak menulis pun tak boleh. Sakit, macam mana nak menulis? Tak boleh nulis. Sebab rupanya dia ada efek pada otak kita dan menyebabkan kita tak boleh menulis. Itu adalah dipanggil juga hemiplegic migraine. So itu adalah sangat-sangat important ya, sebab
orang yang ada migraine jenis ni, kadang-kadang kita tak tahu sama ada dia tu stroke ataupun dia tu sebenarnya disebabkan oleh migraine. Tapi kalau you memang dah ada biasa ada migraine, dia biasa ada simptom tu, kita tahulah bahawa ianya adalah migraine dan bukannya disebabkan stroke. Ada juga kadang-kadang orang yang migraine ni dia ada numbness, ada yang kebas-kebas semua tu, dan kadang-kadang ramai juga orang yang migraine ni kadang tak boleh nak cakap. Dia ada satu dia dipanggil dysarthria. Ini adalah migraine with aura. Kadang-kadang dia ada pusing, pening, berpusing-pusing, dan kadang-kadang dia ada bunyi kat telinga. Ada tak siapa-siapa yang ada migraine kat sini yang ada kadang-kadang ada bunyi kat telinga? Bunyi rik macam itu maknanya you ada migraine with aura. Kadang-kadang ada nampak dua. Ada tak pernah you migraine tiba-tiba nampak dua, ataupun you susah nak kawal, nak bangun nak jatuh, nak bangun nak jatuh. Kemudian ada juga migraine with aura ni sampai tak sedar. Kemudian ada pula nampak temporary, tiba-tiba nampak tak nampak. Tak nampak. Ingat benda rupanya migraine. Jadi migraine macam tu adalah migraine with aura, sangat-sangat stressful dan sangat-sangat important untuk you bezakan sama ada dia adalah masalah lain ataupun migraine. Kalau dia just migraine, dia akan hilang lepas attack tu. Dia ada juga migraine yang dipanggil chronic migraine. Maknanya chronic migraine ni dia berlaku lebih daripada 15 hari atau sebulan. Ada juga yang lebih daripada sebulan kena migraine aja. Itu adalah chronic migraine. Orang yang ada masalah macam ni selalunya perlukan rawatan yang rapi. Mungkin dia ada very severe headache, depression, sakit yang sangat-sangat, dan migraine yang macam ni selalu associated ataupun berlaku dengan ada masalah lain, contohnya sakit-sakit sendi, ataupun sakit-sakit sendi, ataupun mungkin dia ada high blood pressure, kemudian mungkin dia pernah ada injury dekat kepala. Yang ini dia ada rawatan tertentu bergantung kepada macam mana, how severe is it. Kalau acute migraine dia berlaku ada satu migraine dipanggil acute migraine. Dia juga dipanggil episodic migraine, ataupun dia berlaku macam episod dia macam setiap 14 hari dia akan dapat sebulan sekali. Setiap 14 hari dia akan dapat migraine. Itu dipanggil migraine dipanggil juga sebagai acute migraine. Ada juga migraine dipanggil vestibular migraine. Dia ada associated dengan mabuk tadi. Jadi dia about 40% of people with migraine ada vestibular symptom. Dia akan efek kepada balance, dan dia ada efek juga kepada dizziness. Dia akan rasa pening-pening semua. Dan orang yang migraine jenis ni dia akan sensitif kepada ubat, pada makanan. Dan orang yang ada macam ni dia kena jumpa kena jumpa dengan pakar hidung, tekak dan telinga untuk rawatan selanjutnya. Ada juga migraine dipanggil optical migraine. Migraine ni adalah dipanggil migraine mata. Tiba-tiba mata you berair, tiba-tiba mata you sakit, kadang-kadang sebelah. Dia juga dipanggil sebagai retinal migraine. Yang itu kadang-kadang dia tak ada sakit pun. Dia cuma nampak cahaya je. Nampak tiba-tiba hilang pandangan. Sebenarnya dia ada migraine. Sebab kadang-kadang orang jenis macam ni dia tak ada sakit. Dia tak sakit kepala. Siapa ada kat sini? Kadang-kadang tiba-tiba macam mata tu macam ada cahaya. Mata tu ada hilang, pandangan dia tiba-tiba hilang, dan dia tak ada sakit kepala. Kadang-kadang lepas beberapa jam baru sakit kepala. Itu adalah dipanggil optical migraine. Migraine mata lah, senang cerita. Ada juga migraine dipanggil complex migraine. Complex migraine ni sebenarnya migraine yang sangat-sangat kompleks, sebab dia diikuti dengan simptom macam stroke. Kadang-kadang tiba-tiba letih, kadang-kadang tiba-tiba tak boleh cakap, kadang-kadang tiba-tiba mata tak nampak, kadang-kadang dia nampak macam
nampak macam double vision. Jadi ini sangat-sangat sangat-sangat serius. Kadang-kadang kita ingat stroke sebenarnya adalah migraine. Itu dipanggil complex migraine. Ada juga migraine yang aggravated by period dan menstrual. Dipanggil menstrual migraine. Tiap period migraine. Siapa dekat sini yang ada migraine setiap kali period? Ya, Dr. Ju ada macam tu. Dululah, sekarang dah tak period. Okay, so dia efek 60% daripada wanita. Maknanya wanita ni kalau period je migraine, period je marah-marah lah semua. Dia selalunya kalau waktu period ni sangat sakit, kemudian dia lambat baru baik, kemudian dia ada masa muntah dan rasa loya. Itu adalah migraine, dipanggil menstrual migraine. Dan ada juga migraine yang macam ni kadang-kadang tak ada aura pun. Dia dipanggil silent migraine. Dan dia selalunya migraine jenis ni kadang-kadang dia berlaku seawal orang tu mula ada period ya. Ada juga migraine dipanggil hormonal migraine. Yang ini migraine disebabkan oleh masalah masalah mengandung, masalah menopause, disebabkan oleh estrogen lah. So kadang-kadang orang yang ambil hormon estrogen masa menopause ya, doktor akan bagi hormon replacement estrogen, asyik migraine je. Maknanya you tak sesuai ambil itu sebab you ada migraine jenis ni. Dan ada juga migraine disebabkan oleh stres. Stres akan trigger dia dapat migraine. Jadi ada migraine, ada macam-macam lagi. Dan yang paling penting sekalian, you all kena tahu bahawa migraine ada pada kanak-kanak. Jadi migraine pada kanak-kanak ni kadang-kadang tak sakit kepala. Dia sakit perut. Ni pelik sikit. Dia sakit perut. Kadang-kadang dia pusing kepala. Kadang-kadang muntah je. Jadi ini akan bawa mak bapak kepada pening. Dia tak ada sakit kepala, tapi asyik sakit perut je. Rupanya ini adalah migraine budak-budak. Yang ni kanak-kanak ada migraine di mana dia tak sakit kepala. Dia muntah aja. Sampai you tak tahu kenapa anakku muntah. Rupanya dia ada migraine. Kemudian dia kata pusing kepala, asyik pusing kepala je. Jadi kita sebagai ibu bapa kena tahu sama ada anak you ada migraine atau ada benda lain. Itu sangat-sangat penting. Jadi budak-budak ni kalau kita ada macam tu, kena exclude other causes of muntah, other causes of pening, other causes of sakit perut. Kalau semua benda normal, maknanya dia mungkin ada migraine. Okay? Itu adalah semuanya pasal migraine. Sebab macam mana pula kalau mengandung ada migraine? Sebab mengandung pun juga boleh ada migraine. Saat orang mengandung bila ada migraine, dia akan senang dapat pre-eclampsia. Maknanya boleh dapat sawan disebabkan oleh BP naik, semua naik kan. Dan baby yang lahir boleh low birth weight. Maknanya boleh rendah, berat badan ni boleh rendah. Jadi mungkin orang yang ada macam ni, dia kena beritahu doktor gynecologist ataupun ONG specialist yang jaga dia, dan kita akan tentukan rawatan untuk dia. Macam mana pula migraine, tension headache, itu semua samalah dengan tu lah. Okey, macam mana nak prevent daripada kena migraine? Ini yang paling penting. Macam mana nak prevent supaya jangan migraine? Pertama, stay hydrated. Minum air banyak-banyak. Satu hari, kalau lelaki 13 cawan. Kalau perempuan mesti minum 9 cawan minima satu hari untuk mengelakkan daripada migraine. Kedua, avoid skip meal. Makan ikut peraturan lah. Jangan suka-suka skip meal. Ketiga, sulit tidur dengan quality sleep. Maknanya tidur tidur cepat lah. Kena cukup tidur. Kalau lelaki, quit smoking. Dan seterusnya, manage stress. Dr. Ju ada juga bagi top on stress. So you kena manage stress. Buat relaxation exercise. Lagi satu, yang last adalah buat exercise, regular exercise. Sebab exercise juga kalau kita buat regular, hormon ceria kita akan naik dan kita akan susah dapat migraine. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ini. Sorry lah, Dr. Ju banyak sangat coaching hari ini semalam, jadi tak sempat nak live. InsyaAllah bila Dr. Ju free, Dr. Ju akan live lagi. Okey, siapa-siapa yang nak coach dengan Dr. Ju, bolehlah telefon. Sebab kita sekarang coaching online.
online. So bolehlah telefon klinik Dr. Ju 0792538887. Jadi terima kasih kepada semua yang coach online dengan Dr. Ju. Ramai semalam hari ini pun ada lagi, yang belum lagi sekejap lagi ni pun ada lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana percaya kepada Dr. Ju, kerana nak coach dengan Dr. Ju. Alhamdulillah, semoga dapat manfaat daripada apa yang Dr. Ju sampaikan. Okey, jangan lupa juga seminar hypertension dan kronik dan sakit jantung pada 28 hari bulan ni pukul 8 malam. Jadi semua siapa yang nak, yang ada masalah jantung, yang ada masalah darah tinggi, yang nak manage masalah dia secara semula, jadi bolehlah register ataupun telefon 0792538887. Juga tak tahu dah penuh ke belum untuk masalah buah pinggang kronik. Siapa yang nak masuk seminar tu, hanya 10 orang pertama saja. Dr. Ju tak tahu dah penuh ke belum. You all boleh call klinik juga 92538887 untuk mendaftar. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Jaga diri baik-baik. Kalau tak ada masalah, duduk rumah macam Dr. Ju. Makan benda yang sehat, jangan makan berepek-repek. Off sugar supaya you boost immunity. COVID banyak dekat luar sana, semua orang boleh kena COVID, tapi kita menang hanya bila kita boostkan immunity kita. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.